Ya, Syuat. Okey, kita telah pun mengetahui perkembangannya apabila ia melibatkan perkara-perkara sebegini, tetapi ini bukanlah kali pertama penemuan objek berdasarkan kepada imej satelit, Haji. Kerana berdasarkan sepanjang 13 hari ini ada juga imej satelit dari China ni, Haji. Bagaimana kita nak faham adakah ini petunjuk baru yang lebih konkret dan jelas? Kita perlu nantikan pengesahan pihak berkuasa dalam sidang media harian kita. Ya, ini menarik untuk kita analisa, Syuat, di Sarawak ni, kerana kita tahu kemampuan pihak Jabatan Keselamatan Maritime Australia ataupun AMSA misalnya, perlu kita lihat dari sudut track recordnya, kerana mereka merupakan sebuah negara kelautan dan mereka mempunyai kecanggihan dan juga teknologi terkini bagaimana mengesan imej-imej di lautan dengan bantuan satelit dan radar misalnya. Kerana kita tahu juga Australia mempunyai kawasan kelautan yang begitu luas dan ini memberi kelebihan kepada Australia untuk memberikan maklumat-maklumat berkaitan ilmu hidrologi, oceanografi dan juga imej-imej satelit, dan ini mungkin lebih konkret berbanding imej satelit yang dicerap oleh agensi angkasa China yang kita dapat pada awal pencarian MH370, dan kita terus berharap pihak AMSA dan juga kerajaan Australia dapat berkongsi dari masa ke semasa, dan pastinya dengan sidang media awal yang diberikan oleh pihak AMSA sebentar tadi memberi sedikit pencerahan tentang ini, Ashad. Okey, mungkin sudah pun berada di talian untuk kita menganalisa dari konteks oceanografi ini. Ji? Ya, mungkin kita akan bersama dengan pakar hidrologi dan juga oceanografi kita dari Universiti Teknologi Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Prof, dari analisa awal Prof dengan kata pun berita terkini pihak Australia yang dapat mencerap dari imej satelit yang dikatakan imej sebesar 24 meter ataupun 79 kaki di kawasan pencarian sekitar 2,600 Tenggara Perth, Australia. Jadi mungkin analisa awal Prof tentang petunjuk baru ini. Okey, terima kasih Cik Nazri. Dikatakan bahawa penemuan objek tersebut lebih kurang 2,500 kilometer daripada perairan Perth. Bila saya lihat kedalaman dia yang sempat saya tengok dalam lingkungan 7 kilometer. So saya rasa itu memang betul lah, itu sebab itu adalah perairan Lautan Hindi. Dan dalam sidang media Australia tadi pun dikatakan pesawat itu telah pun mencampakkan satu buaya untuk, saya rasa tujuan dia untuk loketkan posisi pesawat tersebut. Sebab seperti yang dikatakan oleh tetamu awal tadi, dikuatiri objeknya akan drift. Jadi dari lokasi, kalau benar lokasi pesawat berkenaan, tu nanti kita akan lari daripada lokasi yang sebenar. Tetapi kalau melihat daripada statement sidang media tadi, objek ini belum lagi dikenal pasti tepat dan satu usaha sedang dijalankan oleh pihak Australia untuk mengenal pasti objek ini sama ada pesawat MH370. Dari segi kepakaran teknologi yang Cik Nazri katakan tadi, saya memang tiada keraguan lah tentang kepakaran dan teknologi Australia ni, sebab mereka adalah antara agensi ataupun pakar dalam bidang pengukuran permukaan dasar laut. Jadi dengan teknologi yang ada pada pihak Australia ni, insyaAllah saya rasa dia boleh melakukan sonar sweep, tapuan sonar bagi kawasan yang telah ditandakan buaya tadi, bagi pengukuran awal, pemetaan awal sama ada lokasi pesawat benar-benar berada, kalau betul lah objek tu ialah objek pesawat MH370, sama ada lokasi pesawat tu di bawah dasar laut tersebut. Kenyataan awal Prof tadi, kalau kita ikut kawasan yang ditandakan 2,600 Tenggara Perth itu, Prof sudah melihat kedalaman kawasan tersebut sekitar 7,000 meter ataupun 7 kilometer kedalaman. Boleh kita bayangkan Prof, ini kawasan yang begitu dalam, kalau kita boleh ukurkan mungkin setinggi lebih kurang dengan Gunung Everest. Jadi apa teknologi yang mungkin boleh digunakan oleh pihak SAR kalau kawasan itu benar ada kaitan dengan MH370? Seperti saya kata tadi, itu adalah kajian awal saya berdasarkan pada jarak yang diberikan dalam sidang media tersebut, yang mana saya dapati dalam lingkungan itulah yang mana
bertepasanlah dengan kedalaman lautan Hindi. Ya. Untuk kedalaman seperti ini memang kita terpaksa menggunakan multi-beam sonar, iaitu pemurung gema berbilang alur, yang mana sapuan yang boleh dilakukan pada sudut bukaan yang bergantung pada alat yang berkenaan. Jadi ada lagi cara lain, iaitu menggunakan towfish, yang mana kita gunakan satu sonar yang kita lepaskan menggunakan kabel ke dasar laut. Jadi ini boleh pergi ke dalaman yang lebih jauh lagi. Tapi dia akan floating, dia akan hanyut. Jadi itu akan menimbulkan masalah juga. Di samping itu kita ada juga macam AUV, Autonomous Underwater Vehicle, kita ada ROV, Remotely Operated Vehicle. Tapi pada pandangan saya lah, yang paling sesuai buat masa ini sebab kita nak imbasan scan je dasar laut di kawasan yang dipercayai itu lokasi berkenaan. Jadi cara yang paling mungkin ada segi economical walaupun dalam ni ialah menggunakan multi-beam sonar. Dan pihak Australia ada teknologi ini. Jadi dengan melakukan imbasan pada dasar laut, sapuan tu agak besar boleh dilakukan dan liputan tu boleh menyeluruh. Dan jika dah dikenal pasti jika ada pesawat berkenaan, tumpuan lebih terperinci boleh dilakukan. Alat teknologi multi-beam sonar yang ada sekarang ni dia boleh fokus beam, dia boleh melakukan imbasan yang lebih terperinci lagi. Jadi saya rasa buat masa ini untuk mendapatkan imbasan keseluruhan kawasan tersebut supaya lokasi sebenar dapat ditentukan, memerlukan bagi saya lah teknologi multi-beam sonar, dan selepas dikenal pasti secara terperinci boleh dilakukan menggunakan sistem yang sama juga, sebab sistem yang ada di pasaran sekarang ini memang kita boleh kata 3-in-1, mengukur kedalaman, melakukan imbasan secara keseluruhan dan juga imbasan secara terperinci mengikut alur-alur yang ada pada multi-beam sonar yang berkenaan. Prof, kalau kita lihat semula sidang media sebentar tadi, pihak AMSA mengatakan mereka sudah menggerakkan P3 Orion mereka, P3 Orion dari Amerika Syarikat, P3 Orion tentera New Zealand dan juga P8 Poseidon tentera laut Amerika Syarikat. Dari kecanggihan kepakaran pesawat-pesawat peninjau dan juga radar ini, apakah maklumat yang diperlukan oleh pasukan yang akan bergerak melalui laut ataupun kapal-kapal vessel dari Perth ini untuk memastikan mereka dapat kawasan yang tepat dan dapat dikecilkan supaya pemetaan ataupun imbasan dasar laut itu lebih terperinci dan lebih kecil sifatnya? Benar, Cik Nazri. Saya kata itu yang pertama perlu dilakukan untuk mendapatkan jaringan kawasan yang pencarian tersebut. So itu dengan menggunakan pesawat tadi tu, saya pasti dia akan meletakkan coordinate grid bagi pencarian ni. Sebab dengan cara tu kapal-kapal multi-beam sonar atau kapal-kapal laut tadi boleh masuk dan melakukan imbasan keseluruhan kawasan yang telah dikenal pasti oleh pesawat. Itu saja, itu memang betul cara yang sedemikian untuk meletakkan tanda bagi pencarian yang lebih kecil. Dan dengan teknologi multi-beam sonar, kalau kapal-kapal ni masuk, dapat mengukur atau melakukan sapuan pada titik grid yang telah ditandakan. Prof, tunggu di talian rakan saya Ashok Ismail ada soalan untuk Prof. Okey, terima kasih Haji. Kita melihat dalam konteks analisa pergerakan air, Prof, dan kita faham meletakkan tanda dan sebagainya, objek telah pun dikesan dan pada masa sama ia melibatkan ombak setinggi 3 meter dan kelajuan angin 25 knot. Kalau bercakap dari segi teknikalnya, untuk kita faham cabaran yang dihadapi oleh pasukan mencari dan menyelamat selepas meletakkan tanda ini, apa Prof? Benar, itu memang satu cabaran lah. Tetapi alat-alat pengukuran laut ni memang dia ada sensor dia yang kita pakai. Itu dapat mengukur pergerakan, kita panggil pitch, roll and yaw. Itu pergerakan jongketan, olekan dan juga memugak. Jadi setiap kerja-kerja yang melibatkan pengukuran dasar laut memang ada alat, terutama bagi kawasan laut lepas yang melibatkan gelombang dan ketinggian air yang besar macam ni. Sampai itu ada juga yang kita panggil sebagai heave orientation. Heave orientation ni untuk memastikan bahawa yang disebut gelombang yang besar tu, jadi pengukuran kita boleh kenal pasti daripada level yang mana. Jadi tapi kita bukan bercakap tentang pengukuran di sini. Kita bercakap untuk melakukan imbasan
dalam bawah dasar laut untuk mengakmasi objek di bawah dasar laut. Itu dua perbezaan, pengukuran dan juga melakukan scanning dasar laut menggunakan multi-beam feeder. Multi-beam system. Memang benar multi-beam sonar ni digunakan untuk pengukuran dasar laut. Tetapi teknologi yang sama boleh juga melakukan imbasan, mapping of the sea floor. Jadi kalau kita ambil untuk melakukan mapping of the sea floor untuk melakukan imbasan sonar bagi kawasan pencarian tu tidak mengikut prosedur yang lebih rumit seperti melakukan pengukuran. Dengan adanya yang katakan tadi motion sensor itu ataupun mengukur orientasi kapal yang bergolek olekan, roll, pitch dan juga shift compensator untuk penderia lambungan itu dapat membantu untuk memastikan imbasan ni benar-benar fokus kepada kawasan pencarian. Soalan saya sebelum Ashraf mungkin ada soalan susulan lepas ini, dengan saiz 24 meter ataupun 79 kaki yang dikatakan ada kaitan dengan MH370 itu image satelit. Tetapi kalau berada di lautan, boleh kita bagi sedikit pencerahan Prof, apakah ataupun kelajuan kalau image sebesar itu boleh bergerak dari satu kawasan, biarpun pihak Australia mengatakan mereka sudah menghantar Charlie 130 Hercules untuk menetapkan boya penanda supaya apa pun berlaku kepada image tersebut ataupun saiz tersebut masih boleh detect. Ya, itu yang yang betul dilakukan oleh pihak Australia untuk menandakan boya penanda, tapi kita tak pasti bila sebenarnya objek tu telah berada di lokasi yang ditandakan tersebut. Jadi kita harapkan maknanya objek tu tidak bergerak jauh daripada kawasan yang pencarian. Tapi memang benarlah dengan keadaan hanyutan di kawasan berkenaan tu, kemungkinan dia bergerak lari daripada kawasan pencarian tu tak boleh nak kita nafikanlah. Sejauh mana dia bergerak, Prof? Itu bergantung. Saya tak ada maklumat tentang kawasan tersebut, gelombang, hanyutan dia. Jadi dia pasti bergerak. Dia akan sudah tentu dia lari daripada kawasan yang asalnya berlaku katakan di mana pesawat tu jatuh. Itu memang berlaku, tapi jauh mana saya tak dapat nak berikan maklumat tersebut. Prof, mengikut kedalaman kawasan tersebut, kalau kita lihat proses pencarian Air France yang jatuh ke Lautan Atlantik, kawasan kedalamannya sekitar 3,000 hingga 4,000 meter kedalaman, dan penyiasatan agak sukar dilakukan, sudah mengambil masa berbulan hinggalah 2 tahun baru jumpa kerana imej ataupun serpihan pesawat Airbus itu tersangkut di rabung-rabung di dalam kedalaman. Jadi cabaran kawasan ini, kalau kita boleh beri sedikit pencerahan awal ni, Prof. Kalau mungkin tidak dapat diimbas oleh teknologi sonar dan sebagainya. Memang benarlah, 7 km itu sangat dalam kalau kita bandingkan dengan Air France. Itu satu cabaran yang memang tak dapat dinafikanlah, sukar bagi misi mencari pesawat berkenaan. So itu kita tak boleh, dan kita pun tak tahu masalah dia sama ada. Kalau dia it's a flat area, maknanya kalau sekiranya kawasan dasar laut tu flat, lebih mudah. Tapi kalau kawasan dasar laut tu undulating, maknanya tinggi rendah, dan kita tak pasti pesawat tu jatuh di mana, itu lebih sukarlah. Sebab bila kita melakukan imbasan ni, kita sebenarnya melakukan juga interpretation. Kita bagi kawasan-kawasan yang rumit tersebut. Tapi ada kalanya ada image yang very clear kalau pesawat tu jelas, padan semua masih lagi in shape. Tapi dalam keadaan ni saya tak pasti sebab dia dah kedalaman kalau benar melebihi katakan 4,000 kilometer. Jadi tak pastilah macam mana keadaan pesawat tersebut. Tetapi kalau yang masih perfect lagi, senang untuk diimbas. Sebab dia kita boleh tengok, kita tahulah ini. Tapi kalau serpihan tu, itu memang betul lah agak sukar, dan serpihan tu mungkin berada di lokasi yang berlainan. Prof, untuk akhirnya sebagai pakar hidrologi dan juga pemetaan dasar laut, dalam masa beberapa jam ini, apakah petunjuk-petunjuk yang Prof ingin dengar dari pasukan mencari dan menyelamat supaya lebih jelas kita boleh locate MH370? Okey,
saya mengharapkan pasukan mencari menyelam Australia dan katanya ada rakan-rakan negara jiran yang membantu kalau dapat dikenal pasti penanda bagi lokasi yang benar-benar pesawat ini jatuh dan dapat follow up dan kapal laut yang mempunyai teknologi sonar ni kalau terjumpalah sepihak dapat mengukuhkan lagi pesawat tersebutlah MS 30, pencarian tu akan menjadi lebih misinya bukan mudah, tapi maknanya semangat untuk kita explore further lebih dalam lagi tu mungkin dapat menaikkan semangat. Jadi mungkin kapal-kapal laut lain pun boleh turun dan tertumpu ke kawasan tersebut. Okey, terima kasih Prof. Kita akan memberi liputan dan juga mendapat analisa dari masa ke semasa Prof. Terima kasih. Itu tadi Profesor Dr. Razali Mahmud, pakar ukur hidrologi dan juga pemetaan dasar laut Universiti Teknologi Malaysia.